Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Hari ini kita sambung pelajaran kita, iaitu ayat yang ke-40 42. Betul tak? Ha? Oh, 41 baru separuh. Okey, ayat 41 setengah. Sehingga insya-Allah ayat yang ke-45. Ayat pendek-pendek je. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Kita masih lagi ayat yang ke-41. Setengah je ya. Okey, mari kita terjemah dulu. Wa aminu. Berimanlah oleh kamu. Kamu tu siapa? Perintah Allah pada ayat 40, ya Bani Israel. Perintah pertama ialah uzkuru. Ya, ingatlah oleh kamu akan nikmatku. Perintah kedua, aminu. Apa makna aminu? Berimanlah kamu, wahai Bani Israel, bi ma, apa yang anzaltu. Anzaltu, aku telah turunkan. Aku tu siapa? Allah. Musaddiqan, macam mana nak terjemah hal? Dalam keadaan. Itu keadaan siapa tu?
keadaan Al-Quran yang membenarkan apa yang aku telah turunkan itu ialah Al-Quran. Sebab Allah bercakap dengan Yahudi pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, ya. Ya, dalam keadaan Al-Quran itu membenarkan, mengiyakan 5 bagi apa yang ma'akum, bersama kamu, apa yang ada bersama kamu. Apa dia? Iaitu kitab Taurat. Wala, janganlah, takunu, kamu semua menjadi, awwala, orang yang pertama, kafirin, kafir, bihi, dengannya. Jangan jadi orang yang pertama kufur, ya, ingkar kepadanya atau dengannya. Dengannya itu dengan apa? Dengan Al-Quran, ya. Sampai situ. Okey. Kita masuk ayat yang seterusnya, iaitu wala tashtaru. Wa mana apa? Haraf apa tu? Ataf. La haraf apa? Nahi. Apa maknanya? Jangan. La tashtaru. La tashtaru. Asalnya dia adalah fi'il apa? Cuba tuan-tuan tengok sifir 7. Macam mana sifir 7 berbunyi fi'il madhi? Diagram warna apa? Kuning. Ista'ala. Ista'ala. Cuba tuan-tuan bariskan ista'ala. Memanglah itu. Bariskan kat papan putih tu. Ishtara. Apa makna ishtara? Dia telah, asal makna harfiah dia membeli, ya. Dia telah membeli. Kalau fi'il mudhari' dia ifta'ala, fi'il mudhari' jadi yafta'ilu. Yafta'ilu dia akan jadi yafta'ilu. Yashtari, yu barisan. Tak, alif waw ya bila dia berada di hujung tidak berbaris, ya. Cuba jalankan fi'il mudhari'. Huwa yashtari. Huma yashtariyani. Hum yashtaruna. Hiya tashtari. Huma tashtariyani. Hunna yashtarina. Anta tashtari. Antuma tashtariyani. Antum tashtaruna. Antum, ma makna tashtaruna? Kamu semua membeli, sedang atau akan membeli. Bila masuk la ni dalam kategori haraf jazam. Macam mana mematikan fi'il mudhari' yang ada nun? Buang nun. Sebab itu dia jadi la tashtaru, maknanya janganlah kamu membeli. Tetapi dalam tafsir dia terjemahkan apa? Jangan kamu jual beli, ya. Oh, ada jual dan beli. Okey, ini ayat yang ke berapa tadi? 41. Kalau saya punya ayat dia tafsirkan sebagai wala tastabdilu, maknanya janganlah kamu menukarkan atau menggantikan, ya. Yalah, kita jual beli kan ada pertukaran duit dengan barang, kan? Barang dengan barang. Maknanya janganlah kamu menukar gantikan, maknanya janganlah kamu berjual beli, ya. Boleh tuan-tuan? Ini adalah fi'il. Kalau digabungkan dia akan jadi fi'il nahi, ya. Tetapi kalau sebut satu-satu dia adalah fi'il mudhari'. Bila dimasuki oleh haraf jazam, maka fi'il mudhari' itu jadi fi'il mudhari' majzum. Merujuk kepada diagram warna apa? Purple.
Ingat Cuba tengok fi'il diagram warna purple. Bila fi'il mudhari' tidak dimasuki oleh haraf nasab dan jazam, maka dia digelarkan fi'il mudhari' marfu'. Itu tak ada siapa kacau dia. Tanda marfu' baris depan. Yang kedua mansub. Okey, itu yang asas dia, ya. Tanda kedua antara yang paling penting fi'il mudhari' ini tidak diganggu ialah nun dia tu ada lagi. Ya, okey. Kemudian fi'il mudhari' apabila dimasuki oleh haraf nasab, an, lan, izan, kai, li, hatta dan fa sababiyah. Diagram warna purple, ya, purple. Purple warna apa, ya? Ungu, apa ni? Biru biji kundang. Kan? Okey, biru biji kundang, okey. Okey, jadi maknanya apabila dimasuki oleh haraf nasab, maka fi'il mudhari' itu jadi mansub. Tanda dia yang baris depan akan bertukar jadi baris atas. Kalau ada nun akan dibuang nun. Kalau dimasuki oleh haraf jazam, contohnya di sini la haraf jazam, maka fi'il mudhari' dinamakan sebagai fi'il mudhari' majzum. Kalau bagi depan akan bertukar baris mati. La taktub, la taqra. Tetapi apabila fi'il mudhari' itu ada nun, maka nun dia dibuang, dihazafkan. Bila kita jumpa fi'il, kita kena cari apa? Fa'il, pelakunya. Ada pada DYT. Apa makna DYT? Dhamir yang tersembunyi, kan? Itu cara mencari fa'il, ada dalam formula nombor 7. Betul tak? Formula nombor berapa? Biru muda. Nombor 7 betul? Cara mencari fa'il ada dua cara. Pertama, isim marfu' bagi depan. Itu melibatkan huwa dan hiya sahaja, dia. Cara kedua ialah cari DYT, dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir yang tersembunyi di sini? Antum. Sebab itu kita terjemahkan macam mana? Janganlah kamu semua menukar ganti, menjual beli. Ya? Okey, antum ni siapa? Bani Israel. Ini masih arahan Allah kepada Bani Israel. Janganlah kamu menukar gantikan. Mana maf'ul bih? Ada tak? Oh, dia ada. Oh, ada. Perkataan selepas dia belum lagi. Bi mana apa? Ayati, ayat-ayatku. Ada 3 perkataan. Yang pertama bi, mana? Dengan. Ayati maknanya ya, maknanya aku. Janganlah kamu menukarkan dengan ayat-ayatku. Tetapi maf'ul bih kepada tashtaru ialah maf'ul bih bagi apa? Bagi atas. Kalau perbuatan dia menukar ganti, yang melakukan perbuatan tu Bani Israel, maka yang ditukarkan tu ialah ni, samanan bagi atas. Samanan. Janganlah kamu menukar gantikan harga. Harga yang apa? Qalilan. Apa makna qalilan? Harga yang sedikit, maknanya murah. Harga yang murah. Maka ni naklah disebut sekali kerana dia telah menjadi apa, tuan-tuan? Dia memang maf'ul bih sebab bagi atas, tetapi dia sama baris, dia akan jadi mausuf. Apa makna mausuf? Perkara atau perkataan yang nak disifatkan, maka dia akan jadi sifat. Maka diterjemahkan serentak. Mausuf dan sifat tidak boleh dipisahkan. Samanan qalilan maknanya harga yang murah. Kalau kita nak terjemah, kita akan terjemah wala, janganlah tashtaru, kamu menukarkan, samanan qalilan,
Harga yang murah biayati, dengan ayat-ayat. Ya? Itu kalau kita nak terjemah fi'il. Ya, lepas kita cari fi'il kena cari fa'il, lepas tu kita cari maf'ul lebih, maka pola ayat dia akan jadi begitu, fi'il, fa'il dan maf'ul lebih. Jangan kamu menukarkan harga yang murah dengan ayat-ayat. Maknanya harga murah tu apa? Ganti. Ya, wala tastabdilu bi ayatin ukhra muharrifah. Satu, maknanya dengan kita orang Yahudi menggantikan ayat lain yang diselewengkan. Itu makna harga murah. Maknanya ini perangai Yahudi, dia ada dua perangai buruk daripada kitab Allah. Pertama, dia selewengkan, dia ubah. Ada yang dia tak ubah, tapi macam mana? Disembunyikan. Dia tidak bagi tahu kepada orang, terutama tentang sifat-sifat dan kerasulan Nabi SAW. Itu dinyatakan secara sangat jelas di dalam kitab apa? Taurat. Antaranya juga kata para ulama, makna samanan qalilan ini ialah harga murah tu ialah dunia. Makna kepentingan dunia dia, kerana dia nak menjaga kekuasaan dia tukarkan ayat-ayat Allah ni dengan dia gantikan dengan ayat-ayat yang dia selewengkan. Itu maksud menukarkan harga yang murah dengan ayat-ayat aku. Okey, seterusnya tuan-tuan, wa iyaya. Seperti mana pelajaran minggu lepas, waw dan iya. Apa makna iya? Hanya kepada ya, hanya kepadaku. Kedudukan ini akan terus menjadi apa? Dhamir ni dia akan menjadi maf'ul lebih, yang diawalkan dipanggil apa? Muqaddam. Bermakna ada fi'il dia ke belakang. Okey, cuba jalankan dhamir muttasil. Ini sangat penting sebab dia ni biasanya akan jadi maf'ul lebih. Iya dia tak boleh berdiri sendiri kecuali didekatkan dengan satu perkataan dhamir muttasil. Macam mana nak sebut? Hanya kepada dia. Iyyahu. Hanya kepada mereka berdua. Hanya kepada mereka. Hanya kepada dia perempuan. Diagram warna pink, isim popular, iaitu dhamir muttasil. Hanya kepada mereka berdua. Hanya kepada mereka semua perempuan. Hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu. Bermakna dia akan jadi maf'ul lebih yang diawalkan fi'il dia ialah na'budu. Hanya kepada engkau kami menghambakan diri. Kalau terbalikkan, na'budu iyyaka, kami menghambakan diri hanya kepada engkau. Biasa dia akan jadi ke depan. Hanya kepada engkau berdua. Iyyakumah. Hanya kepada kamu semua. Hanya kepada kau perempuan. Iyyaki, kau berdua. Kamu semua. Hanya kepadaku. Ya. Itu dia Dan hanya kepada kami. Iyana. Perkataan ini hendaklah ditekankan kerana ada tasydid. Belajarlah tajwid. Bertalakilah. Kalau kita tak tekan, dia akan memberi makna matahari nanti. Iya makna matahari. Kalau iya hanya kepada. Apa perkataan selepasnya? Fattaqun. Ni kena. Bermakna tuan-tuan mesti dapat memecahkan perkataan ni kepada berapa? 3. Pertama, fa maknanya
Perkataan kedua, ittaqu fi'il apa ni? Fi'il amar. Apa dhamirnya? Apa dhamir ittaqu? Anta, antum lagi? Kita suka banyak mazhab ni. Ya, supaya kita boleh satukan mazhab-mazhab yang berpecah ni. Ya. Okey, tuan-tuan, dalam buku kita ada, ya. Cuba tengok perkataan ni sangat popular digunakan di dalam buku kita, selalu dirujuk dan digunakan dalam Quran. Ya, kalau ini asalnya adalah sifar 7, fi'il madhi bunyi ittaqa. Apa makna ittaqa? Fi'il madhi dia telah bertakwa. Fi'il mudhari' akan jadi yattaqi. Apa makna yattaqi? Dia sedang atau akan bertakwa. Ini ifta'ala yafta'i. Ittaqa yattaqi. Kalau fi'il amar kolom nombor 6 untuk sifar 7 bunyi macam mana? Ifta'il. Ifta'il. Macam mana nak bariskan? Ittaqi. Betul tak? Ittaqi. Betul tak? Betul. Siapa yang kata salah? Angkat tangan. Ya? Tak ada orang angkat tangan, nanti diisytiharkan nanti. Ni betul. Tak ada satu orang pun kata salah. Kalau tak ada satu orang pun yang katakan ini salah, diisytiharkan satu kelas salah. Dia mematikan fi'il mudhari'. Mematikan huruf yang mati macam mana? Buang. Dia itu sebenarnya macam tu sebutan, bertakwalah oleh engkau, ittaqi. Sebab tu kita imam akan sebut ittaqillah. Imam sebut bukan ittaqillah, ittaqullah. Sebab ramai kan? Okey, ini Rasulullah yang sebut. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Apa makna ittaqi? Takutlah oleh engkau, anta. Cuba jalankan fi'il amar. Siapa yang tak ingat kena buka bukulah. Ya, mari saya bukakan. Tuan-tuan tengok sifar 7 tu, tuan-tuan tengok yang ujung dia ada masalah, 287. Tuan-tuan anggaplah 287 ni sebagai muka surat popular. Ya? Sebab ini perkataan ni diulang banyak dalam Quran. 287 buku kita. Maka ini perjalanan perkataan takwa. Fi'il madhi berbunyi ittaqa, dia telah bertakwa. Mudhari' yattaqi, dia sedang atau dia akan bertakwa. Fi'il amar ittaqi. Apa makna ittaqi? Bertakwalah oleh engkau. 287. Bila kita dah jumpa ittaqi, cuba jalankan fi'il amar. Anta ittaqi. Antuma antum ittaqu. Anti ittaqi. Antuma ittaqiyah. Antunna ittaqina. Okey, tuan-tuan nampak tak tu? Ittaqu itu fi'il amar, dhamirnya apa? Antum. Ini adalah fi'il amar, fa'ilnya antum. Antum ni siapa? Bani Israel, iaitu orang Yahudi. Bertakwalah oleh kamu, wahai Yahudi. Ya? Ini perkataan dia. Kemudian kita dah jumpa fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Dah jumpa fa'il ke? Dah, dengan kaedah DYD, iaitu dhamir yang tersembunyi. Maka yang ketiga tuan-tuan kena cari maf'ulun bih. Mana dia? Ni. Jumpa tak? Ni itu sama juga iya ya. Sebab ni makna apa?
Macam mana nak terjemah maf'ul bih? Akan aku. Takutlah oleh kamu semua wahai Bani Israel kepadaku, akan aku, dan kepadaku, akanku, maka takutlah kamu kepadaku tu. Tetapi di-highlightkan terlebih dahulu maf'ul bih dia menunjukkan kepentingannya. Ya, 2 kali ulang tu. Makna tak ada siapa yang kamu kena takut, ya, hendaklah kepada aku sahaja. Kamu semua hendaklah takut kepada aku semula. Ya. Jadi maknanya di sini apa yang telah dibuang iaitu ya. Nun. Sepatutnya fattaqu ni. Sebab itu pada kebiasaan Imam Yaqub ni, cuba tanya Syekh Muhammad nanti, dia akan baca panjang pada ayat ni. Wa iyaya fattaquni wa iyaya farhabuni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Okey. Sebab ni itu adalah maf'ul bih, iaitu dhamir apa dipanggil? Kenapa dia jadi maf'ul bih? Ini dhamir melekat dengan fi'il, dia mesti jadi maf'ulun bih. Sebenarnya ijaan dia begitu. Kenapa diguna ni? Kenapa tak guna ya? Kerana melekat dengan fi'il. Boleh? Okey, cuba jalankan dhamir muttasil. Tapi bukan semua terlibat, hanya boleh beberapa dhamir saja terlibat, sebab takwa ni kepada Allah. Macam mana nak sebut? Bertakwalah oleh kamu kepadanya, iaitu kepada Allah. Macam mana nak sebut? Ittaquhu. Bertakwalah oleh kamu kepadanya. Ittaquhu. Bertakwalah oleh kamu kepada aku. Ittaquni. Bertakwalah oleh kamu semua kepada kami. Ittaquna. Kalau ada penggunaan begitu, biasanya Allah guna perkataan ni. Ini sebab tu nun dia tu baris bawah, ya. Itu bukan nun fi'il mudhari'. Dia kalau nun fi'il mudhari' semua baris atas, ya. Yattaquna, tattaquna, ya. Semua akan bagian atas. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Cuba terjemah semula. Wa la tashtaru. Ya, kenapa Pak Larat dah tu? Ya, semula. Wa la tashtaru. Oh, susah nak terjemah sebab saya tak katakan, janganlah kamu menukarkan, okeylah. Samanan qalilan, harga yang sedikit, yang murah, bi ayati, dengan ayat-ayat. Wa iyaya, kepada aku. Aku ni siapa? Allah. Fa ittaqu, bertakwalah oleh kamu semua ni. Akanku, kepadaku, sama sajalah. Kita masuk ayat yang ke-42 pula. Okey, mari kita sambung. Apa dia tuan-tuan? Wa haraf ataf, sambung lagi perintah Allah kepada Bani Israel. Apa perkataan selepasnya? La haraf jazam, macam mana nak terjemah? Janganlah. Apa perkataan selepas dia? Talbisu. Ini perkataan dia kalau fi'il madhi, tengok dalam kamus kita, laba
labasa. Fi'il mudhari' yalbisu. Kalau tuan-tuan tengok dalam kamus macam ni, dia sefer berapa tu? Mesti pattern dia fa'ala yaf'ilu. Satu B. Fa'ala yaf'ilu sama labasa yalbisu. Ini merujuk pada kamus, bukan kita yang tentukan, tetapi kamus yang tentukan baris ini, ya. Okey, bila ni perkataan labasa yalbisu, apa makna labasa yalbisu? Jangan kamu memakai. Memakai. Oh, ada terjemah memakai, ya. Oh, begitu. Dia ada dua makna, memakai dan mencampur. Sebab tu ada dua terjemahan, ya. Ada makna memakai, ada makna mencampur. Di sini makna mencampurkan lebih sesuai. Kalau dalam tafsir saya lah, ya. Sebab mungkin ada berbagai-bagai penafsiran. Okey. Kalau kita jalankan fi'il mudhari' di sini, kalau huwa yalbisu. Kalau antum, cuba tengok antum. Talbisuna. Apa makna talbisuna? Antum. Kamu semua mencampur adukkan. Bila masuk haraf jazam la, maka fi'il mudhari' yang ada nun dibuang. Nun dia. Sebab itu dia jadi la talbisu. Apa makna la talbisu? Jangan kamu mencampur adukkan. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Tapi kalau kita gabungkan la talbisu, dia jadi nahi lah. Dia nahi itu asal daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dimasuki oleh haraf jazam. Jadi dia jadi fi'il mudhari' apa? Majzum. Seperti diagram warna purple tadi. Apa tanda dia majzum? Nun dia dibuang ni. Asalnya talbisu. Nah, sekarang telah jadi la talbisu. Seperti biasa arahan ini Allah kepada fa'il dia. Siapa fa'il dia? Dhamir. Tersembunyi apa dia? Antum. Antum tu siapa? Bani Israel. Dah, kalau nak tulis dah. Janganlah kamu, wahai Bani Israel, mencampur adukkan. Mana maf'ulun bih? Kenapa dia jadi maf'ulun bih? Sebab bagi atas. Apa makna al-haqqa? Kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Al-Quran. Iaitu Al-Quran, iaitu Islam, iaitu agama. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran itu bil batil. Bi mana apa? Perkataan selepas dia al-batili. Apa makna al-batil? Lawan al-haq, yang palsu. Kenapa al-batil bagi bawah? Dia terletak lepas haraf jar. Kenapa al-batil tak ada tanwin? Sebab dia ada alif lam, dapat satu markah. Markah penuh 3. Tak ada alif lam, sebab tu dia tidak ada tanwin. Kedua, sebab dia bukan mudhaf. Kalau dia mudhaf, dia jadi apa? Kalau mudhaf tak boleh alif lam dan tak boleh tanwin. Siapa nak markah penuh? Dia bukan apa? Bukan adik-beradik SMS. MMS. Apa makna MMS? Mamnu' minas saraf. Kerana perkataan mamnu' minas saraf seperti Israel, dia mamnu' minas saraf di sendiri, dia tak boleh apa? Tak boleh alif lam, tak boleh apa lagi? Tanwin. Dan dia tidak boleh baris di bawah. Okey? Jadi makna ketiga-tiga ni dia tak termasuklah. Sebab kalau dia tak ada tidak ditanwinkan ni dan dia ada alif lam, dia bukan mamnu' minas saraf lah. Kerana mamnu' minas saraf tak ada alif lam dan tak ada tanwin.
Ya, setakat ni kita boleh menyimpulkan kalau kita jumpa isim apa? Isim tu apa? Tak ada tanwin Soalan dia tadi apa? Lupa. Baris bawah kerana lepas huruf jar. Dia tidak ditanwinkan. Pertama kerana dia tak ada alif lam. Kedua, dia bukan mudhaf, Dia tak akan jadi mudhaf lah ni. Dan yang ketiga, dia bukan termasuk dalam MMS. Janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan perkara yang batil. Yang palsu tu apa dia? Iaitu al-kadzib, dia katakan. Pembohongan. Okey, apa perkataan selepasnya? Okey, wa maknanya dan. Taktumu. Apa makna taktumu? Okey, kamu sembunyikan. Asalnya macam mana? Asalnya seperti tadi, talbisuna, dia akan jadi taktumuna. Taktumuna. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Mana nun dia? Memanglah dia buang. Kenapa? Kerana ada bila waw ni dia makna dia mengulang perkataan la di sana. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dan kepalsuan dengan kepalsuan, dan janganlah kamu menyembunyikan. Itu dia mengulang. Kalau tak ada ni, tak ada la ni, takkan buang nun. Mesti ada harf jazam yang menyusuli sebelum dia, tapi dia tak nak ulang dua kali. Maknanya la talbisul haqqa wa la taktumu. Dua larangan di situ. Pertama, jangan campur adukkan, dan yang kedua, jangan sembunyikan. Ini fi'il apa ni? Mudhari' apa? Majzum. Sebab dimasuki oleh harf jazam yang diulang tetapi tidak disebut. Apa tanda dia majzum? Buang nun. Fa'il dia siapa? Antum. Antum tu siapa? Bani Israel. Mana maf'ul bihnya? Al-haqqah. Ini kerja perangai buruk kedua, iaitu menyembunyikan kebenaran. Apa perkataan selepas dia? Wa. Apa makna wa? Cuba tengok betul-betul terjemahan. Sedangkan. Makna ni waw apa dipanggil ni? Waw al-hal. Macam mana nak terjemah wal hal? Cara yang paling senang ialah wal hal. Dia cakap Melayu. Kedua, sedangkan. Ketiga, padahal. Keempat, apa hal boleh tak? Apa hal tak boleh dalam keadaan. Sebab dia menceritakan keadaan dalam keadaan. Itu semua boleh dipasang sesuai dengan situasi itu. Janganlah kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan padahal dalam keadaan antum. Antum. Ini ayat ni kita mulakan. Antum mana? Kamu. Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Dhamir. Apa tanda dia isim? Alif lam? Maksud dia. Ada alif lam? Tanwin? Baris bawah? Mudhaf? Lepas haraf nida atau haraf jar? Tak ada. Tetapi dia dikenali kerana dia sangat popular. Tak patut tuan-tuan tak tahu. Ustaz Nasruddin suruh tutup dah kelas ni sebab tuan-tuan dah lama belajar, dia kata. Bila isim memulakan ayat mesti jadi mubtada. Sebab saya kurung dia jadi mula lah.
Kemahiran mengurung tu, itu kemahiran kena sikit-sikit lama belajar. Ya? Apa perkataan selepas dia? Ta'lamuna. Fi'il apa tu? Fi'il mudhari'. Ada siapa-siapa ganggu dia? Apa bukti dia tidak diganggu? Nun dia tidak dibuang. Ini fi'il mudhari' marfu' dipanggil ya. Apa makna ta'lamun? Apa dhamir dia? Antum. Antum ta'lamun, kamu mengetahui. Fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda dia marfu'? Nun dia tidak dibuang. Fa'il dia siapa? Antum tu siapa? Bani Israel, macam biasa. Ya? Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Wa la talbisu al-haqqa bil batili, dengan kepalsuan, ya? Makna dengan pembohongan. Wa taktumu, sebenarnya janganlah kamu sembunyikan al-haqqa, kebenaran. Kebenaran itu. Okey. Kebenaran itu apa dia? Yang pertama, kebenaran yang Allah suruh Bani Israel sampaikan kepada umat mereka. Dan antara kebenaran yang suruh disampaikan kepada umat Bani Israel ialah tentang berita gembira yang termaktub jelas dalam kitab Taurat bahawa akan dibangkitkan seorang Rasul bernama Muhammad. Jangan kau nak sembunyikan. Benda itu sangat jelas di dalam kitab Taurat. Ya? Jangan kamu sembunyikan kebenaran itu. Antara kebenaran yang ada dalam Taurat itu ialah tentang berita kerasulan Nabi. Sedangkan padahal dalam keadaan antum, kamu semua, kamu tu siapa? Bani Israel. Ta'lamun, mengetahui. Mengetahui apa? Kebenaran tu. Ta'lamuna annahu rasuli, bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul aku. Wal Quran kitabi wa kalami. Dan juga termaktub dalam Taurat bahawa Al-Quran itu juga adalah kitab Allah dan kalamnya. Ya? Ini arahan khas kepada Bani Israel yang suka mencampur adukkan kebenaran dan juga menyembunyikannya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah. Bagus sekali. Ya? Dah berapa arahan kat Bani Israel dah? 3. Nanti kita kumpul arahan dan larangan kalau sempat. Tak masuk-masuk lagi Syak. Hampir 2 ayat dah ni. Berapa minit lagi? Dah masuk dah? Oh, tapi tak bunyi. Ya. Macam mana kita? Terus lagi. Ya, jam cepat. Okeylah Kak. Sambung Kak. Okey. Laju-laju sikit. Laju-laju sikit nanti habis modal saya. Modal saya sampai ayam 45 je. Okey, sambunglah. Wa aqimu. Fi'il apa ni tuan-tuan? Ni tuan-tuan kena tahu. Fi'il amar, cuba tengok Sefer 2. Ini kita bincang boleh sampai pukul 10 ni. Pattern dia agak banyak di dalam Al-Quran, ya. Kalau tuan-tuan nak tengok penggunaannya di dalam buku kita, tuan-tuan kena tengok penggunaan yang ada haraf illah di tengah, muka surat 271. Ini juga muka surat yang popular diguna, 271 fi'il madhi bunyi macam mana? Jumpa tak 271?
Fi'il mudhari' yujibu. Jumpa semua? Okey, cuba melompat ke kolom nombor 6. Fi'il amar ajib. Ya, jawablah soalan berikut ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Okey, ajaba dia telah menjawab, dia telah menyahut. Mudhari' yujibu, ajib, jawablah atau sahutlah. Asal pattern dia ialah af'ala yuf'ilu af'il, tetapi ada harf illah di tengah. Perkataan kita di sini bermakna dia akan jadi apa tuan-tuan? Ya tuan-tuan, aqama, dia telah mendirikan. Kalau berdiri, qama aja. Kalau aqama, dia telah mendirikan. Bermakna fi'il mudhari' ikut pattern ni akan jadi yujibu, yuqimu, dan fi'il amar akan jadi aqim. Aqimis salah. Okey, cuba tuan-tuan jalankan fi'il amar. Anta ajib, antuma, antum. Okey, kalau tuan-tuan dah pandai itu, jalankan di sini. Anta aqim, dirikanlah oleh engkau. Sebab anta Okey, cuba jalankan. Anta aqim, antuma, dua harakat kembalikan dia di semula. Antuma aqima, antum seperti ayat kita. Aqimu, ma makna aqimu? Dirikanlah oleh kamu semua. Anti aqimi, antuma, antunna, aqim, aqimna. Ya, antuma, antunna, aqimna. Okey, kalau kita jumpa perkataan aqimu, bermakna dia fi'il amar. Fi'il amar. Sifar berapa tadi? Sifar 2. Fa'il dia siapa? Antum. Guna kaedah DYT, dhamir yang tersembunyi. Antum. Antum ni siapa tuan-tuan? Bani Israel ya? Betul? Wa aqimus salata al-mafrudata 'alal muslimin wa adduz zakata al-wajibah lil mustahaqqin. Oh, jadi siapa tu ya? Siapa dia tu? Tapi kalau cerita ni sampailah ke ayat 44 tu, masih lagi perintah Allah. 44 masih lagi cerita tentang Yahudi. Okey, tak apa. Dia boleh juga, dia perintah ni khusus kepada orang Islam sebagai satu jumlah yang mendatang. Okey, tak apa. Kalau kita kata ini kepada al-muslimun, orang Yahudi, dia tak taat, dia tak boleh lah ambil perintah ni. Aqimu, dirikanlah oleh kamu wahai orang Islam. Mana maf'ul bih? As-salat, as-salata. Apa tanda maf'ul bih? Baris atas. Cuba terjemah semula. Wa aqimu, aqimu, dirikanlah oleh kamu. As-salata, akan salat. Wa, apa perkataan selepas dia? Atu. Fi'il apa tu? Sifar berapa? Sifar 2. Macam mana tuan-tuan tahu? Sebab tanya sifar 2. Oh gitu. Af'ala. Cuba jadikan fi'il madhi. Kalau betul-betul sifar 2. Cuba kata fi'il madhi sifar 2 tadi. Af'ala kan? Cuba.
Dia dua hamzah. Ata. Dia telah memberi. Asalnya ata. Fi'il mudhari' macam mana bunyi? Yuf'ilu. Yuf'ilu. Dia akan jadi yu'ti. Mana yu'ti? Dia sedang atau dia akan memberi. Fi'il amar bunyi macam mana dalam kita punya sifir? Af'il. Af'il. Ya tuan-tuan, tolong. Akan jadi ati. Betul tak? Ati. Betul tak tulisan tu? Salah. Siapa berani kata salah? Angkat tangan. Kakak ni saya nak bagi markah dah. Tapi kakak tak nak angkat tangan. Mana markah kakak? Mematikan haraf yang dah mati ialah dengan buang. Sebenarnya macam tu saja. Dia jadi ati. Kalau tuan-tuan nak tengok contoh dia, tengok contoh sifir 2 yang hujung ada haraf illah lah. Muka surat 272 pattern dia sama. 272. Fi'il madhi bunyi macam mana? A'ta. Sama juga makna memberi. Fi'il mudhari' yu'ti. Dia sedang atau akan memberi. Fi'il amar a'ti. Ada ya tak? Dia macam tu. Okey, cuba jalankan fi'il amar. Anta a'ti. Antuma. Antum. Anti. Sampai habis. Okey, cuba jalankan. Anta ati. Antuma. Atia. Antum. Tu. Atu. Ma mana tu? Atu. Ya. Berikanlah, jadi tunaikanlah, keluarkanlah oleh apa? Kamu semua. Memang tak masuk lagi ya? Dah itulah. Jom kita solat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.